Saya nak kongsi satu petua ni untuk adik-adik siswa-siswi menjadi orang yang ilmu mantap. Ada satu petua diberikan oleh seorang ulama yang sangat terkenal. Ulama ni kalau saya sebut nama, insya-Allah awak kenal. Ulama ni bukan sebarang ulama. Dia ni orang panggil dia nama penuhnya Syekh Muhammad bin Idris. Kenal atau tidak? Ada yang kenal, ada yang tidak. Syekh Muhammad bin Idris tu nama kad pengenalan dia. Nama glamour dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memang legend. Tikong kia pek sia lohai. Memang tahap legend betul. Bayangkan umurnya 9 tahun dia hafal Quran. Masa umurnya 10 tahun dia hafal kitab Muwatta, kitab ensiklopedia hadis. Tebal dia hafal kulit ke kulit. Dia punya otak macam kamera. Prap boleh tangkap gambar. Umurnya 13 tahun dia dah mengajar di Masjidil Haram. Masjidil Haram bukan masjid kampung kita, Masjidil Haram. Umur dia 15 tahun dia dapat kebenaran beri fatwa. Orang tanya dia, apa macam kau ni cerdik sangat? Apa rahsia? Makan kurma jampi, makan kismis jampi. Apa rahsia jadi cerdik? Sangat cerdiknya ini. Imam Syafi'i bila orang tanya dia cerdik, apa rahsia? Dia jawab cara orang cerdik. Apa jawapan Imam Syafi'i? Ala lan tanalu ilma illa bisittatin sa'unabbi'uka an majmu'iha bi bayanin zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tulu zamanin. Ini jawapan orang cerdik. Biasa orang kalau kita tanya, katalah budak-budak yang nak konvo esok, yang dapat hadiah poplet, dinslis, anugerah diraja apa semua, nanti wartawan akan ke rumah dia, apa rahsia adik tiap semester dapat 4 poin, apa rahsia? Pertamanya hendaklah kita membahagikan masa antara jawatan persatuan dengan, dia punya macam penceramah juga dah cakap. Ataupun kita tengok budak-budak SPM keluar result dapat bagus, wartawan katanya, apa perasaan adik dapat SPM terbaik di negara kita? Sangat gembira. Dia itu ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya. Itu standard punya jawapan orang yang berjaya. Tapi Imam Syafi'i bila orang tanya apa rahsia hang ni terror sangat, ala lan tanalu ilma illa bisittatin. Rupanya orang cerdik bila kita tanya soalan, dia jawab dengan syair, dengan sajak. Orang yang berbahasa tinggi. Jadi kepada yang nak bergraduat hari esok, kalau takdir dapat hadiah dekan ke, hadiah diraja ke, datang orang wartawan tanya, apa rahsia adik tiap semester berjaya? Jawablah jawapan yang ada sajak sikit. Kalau tak ada pun sebut je lah apa-apa syair apa. Ku relakan jiwa untuk menjadi penghuni dalam sangkar hatimu, kerana engkau lah nadi yang menghidupkan aku, yang mampu melarutkan setiap sepi hatiku. Seandainya waktu tak pernah pertemukan aku dirimu, akan kubiarkan mati hatiku selamanya. Orang kata budak ni gila dah gamanya. Belajar 6 semester gila dah. Kata Imam Syafi'i, syarat nombor 1 awak nak berjaya dalam pelajaran zakat. Pemana zakat cerdik. Tanya Imam Syafi'i kata, jaga otak, jangan rosakkan. Kita orang lelaki-lelaki pertama jangan rosakkan, jangan tengok maksiat banyak sangat. Saya sebut banyak sangat sebab kita tak boleh lari pada maksiat. Pergi pasar malam, gerai pertama jual perah ayam, masuk dalam perah orang lagi banyak pada perah ayam. Jadi itu jauh punya ilmu semua sudah larut semua. Jadi tengok jangan banyak sangat. Sebab bila kita tengok banyak, maksiat ini rosak otak kita. Esok awak tak kenal positif negatif, susah buat kerja esok. Ni otak rosak. Imam Syafi'i pernah sekali dia hafal pelajaran tak ingat. Hafal tak ingat. Balik dia cerita ke guru dia, syakautu ila waqi' suhi hifsi farshadni ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Syair lagi kata Imam Syafi'i, aku mengadu pada guruku bernama Waqi' tentang susahnya hafalanku, dan dia kata kepada aku, wahai Syafi'i, tinggalkanlah maksiat. Dia kata bahawa ilmu itu cahaya takkan datang pada hati banyak maksiat. Orang tanya, Syafi'i, hang tengok apa hak sampai lupa pelajaran? Tak ada apa aku tengok. Rupanya Imam Syafi'i sekali pergi pasar malam, istilah kita lah. Baru lepas hujan, gamaknya ada budak perempuan 2-3 orang nak melintah jalan, selok kain sikit.
Air kan, lopok-lopok air, selok kain, bukan nak menunjuk kaki korang. Ini bukan Ipoh Mali punya, tak ada. Ini mau tunjuk, mau lompat saja. Ini bukan pengantin model-model, tak ada. Dia memang selok tu nak melompat. Jadi bila Syafi'i nampak, wow, agaknya terkejut. Dia kerana nampak betih sikit saja, pelajarannya boleh terganggu. Bayangkanlah dia baru tengok betih saja. Awak benda lagi awak tak tengok setakat itu. Cuba muhasabah. Esok nama sendiri pun tak ingat dah. Siapa nama? Lupa nama. Lupa dah nama. Ya, yang perempuan kita pesan kalau boleh jangan bercinta bagi nak rock sangat. Rosak otak. Berangan siang malam bila nak kahwin, nak jadi tuan puteri, nak bersanding, naik buai apa. Awak jadi gila esok lama-lama. Jadi buat biasa-biasa sajalah. Yang kedua kata Imam Syafi'i, hirs. Hirs ni tamak. Bukan tamak makan, bukan tamak digerai-gerai, bukan tamak ilmu. Maaf, saya boleh katakan pelajar-pelajar di sini tidak tamak. Sebab tak ada orang yang datang perkara yang Imam Syafi'i pesan, kalau kita pergi memburu haiwan, bila dah dapat buruan itu, ikatlah dengan tali supaya haiwan itu tidak lari. Tapi kalau kita memburu ilmu, kalau dapat ilmu itu, ikatlah dengan tulisan supaya ilmu itu tidak lari. Dan tidak ada yang buat catatan pun pada malam ini. Mungkin otaknya macam Imam Syafi'i, kau main tangkap prak gitu. Atau boleh repeat balik dalam YouTube agaknya kan, teknologi. Imam Syafi'i dulu pergi sekolah, dia orang miskin. Cikgu ngajar depan, dia tulis atas tapak tangan. Kawan-kawan dia usik dia, orang tulis nampak orang betul-betul ni. Imam Syafi'i pula bukan sekadar nulis atas tapak tangan, pakai Elio. Boleh ni. Oh, member dia ejek lah, orang tulis boleh salin ke? Dia kata tak penting salin tu tahu baca atau tidak, yang penting barakah. Sebab kata Imam Syafi'i, kalau tentera pergi berjuang tak bawa senjata, biasanya tak menang. Sama juga orang belajar tak bawa pen, tak akan menang orang itu. Senjata dengan pen itu perumpamaan orang yang sedang berjuang fisabilillah. Jadi untuk masa akan datang, bawalah pen, bawalah kertas. Apa saja yang manfaat, catatkanlah. Banyak benda-benda ilmu keliling kita yang kita tak berapa tamak. Contoh, semua orang di sini pakaiannya malam ni insya-Allah ada zip. Zip kita itu, cuba tengok, jangan tengok sekarang kan pelik pula orang, balikkan tengok. Zip, kepala zip itu akan tulis perkataan YKK. Apa makna YKK? Orang yang tak ada tamak ilmu, dia tak peduli pun YKK lantak lah, bukan masalah aku. Dah, orang yang tamak ilmu, dia tengok YKK, apa benda YKK dah. YKK ni singkatan untuk Yoshida Koyukabu Shibai Baisha, iaitu kilang buat zip terbesar di dunia, YKK. Balikkan, beliklah puas-puas tengok YKK. Jangan belik sekarang ya. Tamak. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, istibar. Apa makna istibar? Banyakkan bersabar. Kalau ingin jadi pokok paling tinggi, kena bersedia ditiup oleh angin. Kalau tidak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin, tapi hidup dipijak orang. Belajar kena sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Ya. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah. Apa makna bulghah? Fulus, duit. Kata orang Arab, campur syair Arab, laisa bil mal kullu syai'in gagal, wa bil fulus kullu syai'in lulus. Tak ada duit, gagal. Ada fulus, lulus. Ada fulus, lulus. Awak belajar poli ke universiti nanti, kalau tak ada fulus, belayar. Sebab itu kena ada fulus. PTN ke, yayasan ke apa ke, mesti ada fulus. Ada fulus, lulus. Kata Imam Syafi'i. No such thing belajar free. Tak ada. Fulus, lulus. Yang kelima, irsyadi ustazin. Kena ada petunjuk guru, respect kepada pensyarah-pensyarah. Jangan derhaka kepada guru. Imam Ahmad bin Hanbal kata, aku tak pernah tidur selama 30 tahun, melainkan sebelum aku tidur, aku doakan dulu keampunan untuk guruku, iaitu Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i pula kata, apabila aku buka helaian kitabku di hadapan Imam Malik, aku buka muka suratnya perlahan-lahan. Aku tak nak mengganggu guruku yang ada di depan. Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Abu Hanifah kata, dia tak pernah, aku kalau tidur tidak pernah melunjurkan kakiku ke arah guruku yang bernama Hamad. Orang tanya, rumah guru kau depan ke? Tak, dipisahkan 7 lorong. Dia tak sanggup nak ada kaki di rumah tok guru dia. Punya hormat pada guru. Hasilnya mereka menjadi ulama-ulama yang kita ikut sampai sekarang.
Hari ini adik-adik respect lecturer, adik-adik akan dihormati satu hari insya-Allah. Dan yang kena yang terakhir kata Imam Syafi'i, tulus zaman, belajar mesti panjang masanya. Yang 6 sem patut 6 sem. Yang 8 semester sepatut 8 semester. Jangan kurang daripada itu. Buat akhirnya, bak kata orang putih, if you want to know your past, look at your present condition. But if you want to know your future, look at your present action. Kalau kita nak tahu siapa kita dulu, bandingkan dengan kita sekarang. Tapi kalau nak tahu siapa kita akan datang, tengok apa yang kita lakukan sekarang. Pada mahasiswa-mahasiswi sekalian, bertindaklah sekarang untuk buat yang terbaik demi kita nak mengangkat martabat agama, bangsa dan juga tanah air.